Tech reviewer Malaysia sampah, review Android tapi guna iPhone. Baru-baru ni aku ada ternampak ada posting meme ataupun troll mengenai tech review Malaysia. So bila bercakap tentang tech review Malaysia ni, aku rasa dia sentuh keseluruhan lah, ataupun mungkin orang yang mungkin terasa dengan posting meme tu kan. Sebab dia adalah troll yang mengatakan bahawa bila ada phone flagship Android yang baru sampai, phone flagship Android itulah adalah terbaik, tapi dalam poket gunakan iPhone. So aku tak pasti ditujukan kepada siapa, tapi aku tak adalah nak terasa sangat ataupun nak rasa melenting pun, tidak. Aku rasa terpanggil lah untuk kongsikan beberapa perkara yang penting untuk korang semua mungkin tak tahu ataupun tak faham tentang scene tech reviewer dekat Malaysia ni. Dan rata-rata komen dalam posting meme tu ada yang bagi komen yang positif, ada yang pertahankan individu ni. Tidak kurang juga yang memberikan komen negatif dan mention orang tu, mention orang ni pelik-pelik apa semua. Hak untuk orang tu untuk mengatakan apa saja. Dan bagi aku perkara ni normal lah. So that's why aku rasa penting lah untuk video ni menjawab persoalan ni yang mungkin selama ni korang tak tahu ataupun tak faham. Persoalan pertama sekali adalah tiap kali phone flagship Android keluar, ini adalah smartphone terbaik. So aku rasa benda ni korang kena faham. First, kita tengok dulu bahawa smartphone ni ada segmen yang berbeza-beza. So, ada segmen flagship budget, ada segmen flagship yang fokus pada gaming experience dengan design yang memang nampak very gaming. Ada flagship yang fokus kepada dia punya kebolehan kamera. Ada flagship foldable, ada flagship flip phone, ada flagship juga yang jenis premium dengan harga yang sangat-sangat mahal. So, setiap flagship ada segmen yang berbeza-beza. Contohnya macam Xiaomi, dia ada kategori yang berbeza untuk setiap flagship diorang. So, misalnya macam Xiaomi 13T Pro, budget flagship dengan harga murah, specs yang padu. Ada Xiaomi 13 ataupun Xiaomi 14 paling latest sekali, dengan premium harga dan juga design, material apa semua, harga pun makin mahal dah. Dan ada juga yang versi Ultra, yang tu memang the highest peak untuk flagship premium diorang. Sama juga macam Samsung, dia ada budget flagship macam S23 FE, dia ada flagship biasa macam S23, S23 Plus dan juga the highest peak untuk flagship diorang iaitu S23 Ultra. So masing-masing ada kekurangan dan juga kelebihan sendiri. The reason kenapa dia adalah terbaik adalah sebab pilihan kita sendirilah. Of course, kita rasa bahawa dia layak untuk diberikan sebagai phone terbaik. So that's why kalau korang tengok video YouTuber ataupun tech dekat US especially, kita akan nampak bahawa pilihan untuk phone terbaik diorang memang akan berbeza-beza. Diorang tak akan pilih phone yang sama semua. Tidak. Mungkin macam MKBHD dia akan pilih iPhone ataupun Google Pixel ataupun mungkin Samsung. Tapi Mr. Usbos mungkin akan pilih sebaliknya. Mungkin juga tech reviewer dekat India dan juga Indonesia ada pendapat dan juga pilihan smartphone diorang itu sendiri. So masing-masing ada pilihan sendiri dan biasanya memang brand diorang akan cuba untuk keluarkan phone yang baru tu adalah phone terbaik daripada smartphone model yang sebelumnya. Contohnya macam S23 Ultra. Of course, dia akan bagi a better experience dan juga specs yang lebih padu kalau bandingkan dengan S22 Ultra. Kalau tidak, takkan diorang nak keluarkan smartphone yang baru. Dan of course, macam Apple pun setiap tahun diorang akan cakap bahawa iPhone is the best iPhone yang diorang pernah keluarkan. iPhone 13 Pro. These are the best iPhones we've ever created. iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max. The best iPhones we've ever created. And iPhone 15 Pro. These are the best and most capable iPhones we've ever made. Memang benda tu adalah benda yang betul. Sebab phone yang baru adalah phone yang terbaik kalau bandingkan dengan model sebelumnya. Sebab apa? Sebab dia bagi better experience dan juga better specs. So benda tu adalah simple calculation. Cumanya dia adalah cara untuk diorang nak market bahawa diorang ada phone baru yang lebih bagus dan mungkin untuk orang yang dengar ataupun normal consumer macam kita, okay, ini phone baru diorang, mungkin nak kena upgrade sebab ada benda baru yang kita nak beli. Dan itu adalah cara untuk diorang marketkan produk diorang, ini adalah produk baru. So benda tu normal. Macam aku rasa untuk Fast sendiri, setiap kali ada phone baru, misalnya aku excited dengan iQOO 12 sebab dia menggunakan 8 Gen 3 terbaru dengan yang pertama di Malaysia actually. So that's why aku boleh katakan dia adalah phone flagship Android dengan performance yang paling terbaik pada tahun ni sebab dia memang obviously terbaik. So benda tu adalah by facts. Dia bukannya kita cakap oh nampak je spek semua power-power ini terbaik, tidak. Aku rasa dia bergantung kepada preference ataupun pendapat masing-masing lah. Sebab tak semua orang akan bagi pendapat yang sama. Persoalan seterusnya adalah promote dan juga review Android tapi masih gunakan iPhone. So untuk Fast sendiri memang aku ambil pendekatan untuk gunakan kedua platform untuk aku fahamkan iOS dan juga Android. Tak macam dululah. Dulu kita ada Windows OS, kita ada BlackBerry OS, iPhone dan juga Android. Lagi banyak lah dulu. Sekarang ni aku rasa dua platform ni pun dah cukup dah untuk aku. Kalau ada extra lagi platform, aku rasa
pening sikit lah nak pakai sampai 3 biji phone paling minimum kan. Sekarang ni aku memang paling minimum wajib ada 2 biji phone untuk aku bawa ke mana sajalah. So now aku tengah gunakan Oppo Find N3 foldable phone. Yang ni memang aku dah gunakan dalam masa seminggu lebih. Very enjoyable dan aku akan publish a video review dalam masa terdekat nanti. Satu lagi semestinya aku gunakan iPhone 15 Pro Max. Ni aku baru beli juga casing Spigen ni. Korang boleh check it out nanti kat link description untuk dapatkan Spigen Classic C1 ni. Dan aku gunakan dua-dua smartphone ni dan dua-dua smartphone ni ada banking apps yang wajib aku gunakan. Ini banking apps personal, yang ni banking apps untuk company lah. Dan dua-dua nombor ni ada nombor WhatsApp yang sama sebab kita dah ada linked devices sekarang ni. So memang easy lah. Kalau aku nak tinggal phone ni kat rumah pun, aku nak pakai ni kat luar, tak ada masalah. Sebab aku rasa untuk Oppo Find N3 ni, dia punya screen luar ni memang very usable. Dan aku rasa nak gunakan Oppo Find N3 ni memang tak ada masalah sebagai phone utama. Sekarang ni aku tengah gunakan phone ni. And then, bila kita gunakan kedua-dua platform ni, baru aku boleh fahamkan dengan lebih details dan juga aku faham lebih teknikal lah tentang isu yang bakal ada dekat iOS setiap kali diorang ada update baru lah. Misalnya macam awal dulu untuk 15 Pro Max kita ada isu overheat. Dan lepas saja diorang bagi update, diorang dah selesaikan isu overheat tu. Dan penting untuk korang semua tahu dan aku ada kongsikan dalam video aku. Sama juga macam isu dekat 13 Pro Max iaitu white screen of death yang iPhone aku sendiri kena. Aku rasa macam tak ada luck sangat sebab banyak juga isu yang aku sendiri hadapi dan aku rasa bagus juga sebenarnya sebab korang tahu solution dia. Sebab aku ada kongsikan solution dalam video aku yang sebelumnya macam mana korang nak pergi claim, apa yang korang patut buat dan benda tu semua adalah manfaat untuk korang semua. Kalau aku tak pakai iPhone, aku rasa aku tak akan hadapi isu tu dan juga mungkin aku tak boleh nak kongsikan solution untuk korang semua. So that's why pentingnya aku gunakan iPhone juga actually. Dan bila Android ni, aku nak fahamkan benda-benda baru yang ada pada phone Android yang biasanya aku tak akan rasa dekat iPhone. Sebab iPhone memang tak boleh cakap pasal innovation dah sekarang ni kan. Untuk Android kita boleh rasa innovation yang diorang cuba nak lakukan. Contohnya macam foldable ni. Makin lama makin matang dan juga makin bagus. Sama juga dengan isu macam kalau ada innovation baru yang cuba brand nak buat. Contohnya macam awal dulu aku gunakan ZTE. Under display kamera pertama diorang, masa tu memang tak matang lagi dengan karbu apa semua dan korang semua perlu tahu benda tu. So kalau aku tak gunakan, aku tak boleh nak kongsikan dengan korang semua pendapat aku tentang under display kamera, teknologi baru, innovation untuk display yang memang memberi kelebihan untuk dia bagi full display tanpa nampak notch ataupun tanpa ada punch hole display macam phone sekarang ni kan. So ZTE antara yang sampai sekarang masih kekalkan innovation tu pada smartphone diorang, sama juga macam Nubia Red Magic kan. Banyak benda yang kita boleh explore dengan phone Android dan aku rasa pentingnya untuk fahamkan dan juga gunakan kedua platform ni. Cuma mungkin kalau korang perasan dekat Fast ni, dia banyak sikit lah konten iPhone. Actually aku cuba nak balancekan dua-dua lah. Aku tak nak lebihkan Android sangat, aku tak nak lebihkan iPhone sangat. So that's why korang mungkin akan nampak banyak konten iPhone, korang mungkin juga akan nampak konten pasal Android banyak. Ya, korang akan dapat dua-dua konten, iOS dan juga Android dekat channel Fast. Persoalan seterusnya, puji iPhone tapi kecap Android. So persoalan ni mungkin aku pernah dapat juga dululah sebab aku buat banyak juga konten mengenai iOS. Macam aku cakap tadi, aku cuba balancekan iOS dan juga Android. So, macam korang tahu bahawa setiap video dekat Fast ni ada segmen berbeza. So, ada segmen yang aku buat mengenai unboxing saja. Ada segmen mengenai review, memang details dan juga technical sikit. Ada segmen comparison, kadang-kadang comparison kamera yang tu kadang-kadang aku just buat dekat luar. Ada juga segmen tips dan juga segmen coverage news. So, biasanya kalau coverage news ni aku tak boleh nak bagi pendapat secara detail sangat sebab aku tak gunakan lagi iPhone tu. Aku just bagi tahu apa yang aku nampak dan juga minor lah aku punya opinion tentang produk tu, tak detail sangat. Tapi unboxing mungkin minor juga sebab dia lebih kepada first impression. Apa aku nampak depan mata, macam mana rekat dia, macam mana feels dia, macam mana texture dia. Kamera very minor lah. First impression tu minor. So that's why kalau pendapat tu korang akan nampak dekat review video saja. Mengenai kecam Android tapi puji iPhone, kita tahu bahawa iPhone ni sekarang memang banyak kekurangan lah kalau kita nak bandingkan dengan Android. Memang dah jauh ke hadapan. Aku juga ada komplain mengenai penggunaan 60Hz display pada iPhone 15 yang basic tu untuk harga yang premium. Aku juga ada komplain mengenai overheat issue pada 15 Pro Max aku masa awal aku gunakan minggu pertama. Aku juga ada komplain mengenai isu, pelbagai isu lah. Aku rasa yang aku komplain dan juga aku kecam mengenai iPhone. Untuk Android pula, nak kecam tu mungkin ada tapi tak banyak. Sebab aku rasa Android sekarang ni dah banyak
bagi kelebihan untuk pengguna, dan untuk harga dia pun makin lama makin bagus dengan teknologi yang diorang bagi. Kekurangan mungkin ada pada certain brand ataupun model, tapi tak banyak. Contohnya macam Nothing Phone 2, diorang just fokus on user experience, diorang tak fokus pada kebolehan kamera. Persoalan seterusnya, review tapi baca spek dekat GSM Arena je. Oh, senang untuk kerja kan? Yes, aku mengaku bahawa aku pernah lakukan jugalah dulu masa awal-awal penubuhan Fast Channel ni, masa tahun 2019 ke 2020 macam itulah, aku pernah baca untuk reference aku supaya spek yang aku baca tu betul dan aku tak miss point, aku tak salah lah, supaya korang dapat info yang tepat. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan korang, bahawa spek dekat GSM Arena tu kadang-kadang aku boleh katakan yang 60% tak accurate tau untuk phone yang launch dekat market Malaysia. Sebab kadang-kadang dekat GSM Arena tu, dia punya details untuk specs tu diorang tak tukar daripada leaks kepada yang official. Sebab kadang-kadang diorang akan keluarkan juga specs untuk leaks punya smartphone, dan kadang-kadang diorang lupa nak tukar ataupun mungkin lambat nak tukar yang official punya. So that's why tak tally dengan apa yang aku dapat daripada brand. Sebab sekarang ni memang selalunya brand akan bagilah PDF file tentang specs yang official. So bila aku bandingkan, memang banyak yang tak sama actually. So aku boleh katakan yang dulu mungkin aku ada baca juga untuk reference specs, tapi sejak daripada tahun 2021 sampailah sekarang ni, aku memang dah tak baca GSM Arena, unless untuk aku nak tahu market luar punya smartphone, contohnya market China punya smartphone, market US punya smartphone, aku nak tahu, aku boleh baca. Tapi untuk market Malaysia, memang majority aku baca specs daripada apa yang brand bagi ataupun aku minta dekat diorang. Aku cakap aku nak specs official yang masuk Malaysia, aku nak tahu varian berapa yang akan masuk Malaysia, aku nak tahu chip apa, aku nak tahu warna apa, aku nak tahu design macam mana, nak tahu casing apa, semua dapat. Benda tu semua aku nak tahu. Berkaitan dengan baca specs ni actually, dia satu isu juga, sebab ada yang cakap senang betul kerja baca spek kan. Okay, pendapat aku macam ni lah. Aku orang yang very open-minded dan aku tak boleh nak judge orang yang buat macam ni. Penting sebab aku rasa semua orang berhak untuk tahu information tentang apa yang diorang nak beli tu. Contohnya macam kadang-kadang ada orang buat information melalui penulisan untuk orang baca dan dia nak sampaikan berita. Tapi untuk video, kita nak sampaikan berita dengan cara video, iaitu orang nak mendengar dan juga menonton. So, konsep yang sama dan juga tujuan yang sama, iaitu menyampaikan information dengan cara yang berbeza. So, ada orang menulis, ada orang yang buat video. So, dengan video ni, orang tahu apa specs yang masuk Malaysia, orang tahu varian apa yang masuk Malaysia, warna apa yang akan masuk, dan casing apa kita dapat dalam kotak jualan dia, jenis pin charger dia, size. So, that's why pentingnya unboxing. Dan biasanya aku akan letakkan dalam segmen unboxing saja. Untuk review dia berbeza dan lebih kepada bagi pendapat. So untuk unboxing memang aku akan cuba bagi full information tentang specs yang korang semua akan dapat dekat market Malaysia. Sebab warna pun concern juga. Ada warna yang tak masuk Malaysia, ada warna yang dikhususkan untuk negara tertentu saja, dan juga ada special edition yang tak masuk Malaysia juga tapi dekat negara tertentu saja. Dan aku tak rasa yang unboxing ataupun first impression tu layak untuk aku bagi full opinion tentang produk tu, sebab aku tak gunakan sepenuhnya lagi. So dia layak dalam kategori ataupun segmen review, iaitu lepas aku gunakan dalam masa 2 minggu, 3 minggu ataupun lebih berbulan-bulan. Korang janganlah judge bahawa unboxing adalah review, comparison review, lepas tu bagi tips pun review. Semua video korang consider sebagai review. Korang sapu rata semua tak boleh. Unboxing is unboxing, another segment. Review another segment. Comparison another segment. Tips another segment. Coverage news pun another segment. So, dia berbeza. Bukannya semua video adalah review. Bukan. Satu contoh yang korang semua perlu tahu adalah tentang penggunaan chip yang digunakan pada Samsung Galaxy S23 FE. So, ramai ingat bahawa bila S23 series dah guna chip Qualcomm, FE pun akan gunakan chip Qualcomm juga. Sebenarnya tidak. Untuk market US, ia gunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tapi untuk Malaysia, kita dapat version Exynos. Dan mungkin ramai yang tak tahu perkara ni, dan aku ada kongsikan dalam video aku sebelum ni bahawa memang S23 FE gunakan chip Exynos, bukannya Qualcomm. So that's why aku rasa pentingnya lah untuk berkongsi apakah varian yang masuk Malaysia. Contohnya macam OnePlus Open dekat US, kita dapat OnePlus Open. Dekat Malaysia kita dapat Oppo Find N3. Dan aku boleh cakap yang Oppo Find N3 adalah the best foldable of this year, dan aku boleh admit lah benda tu. Aku rasa ramai akan setuju dengan aku bahawa this is the best foldable 2023. Persoalan seterusnya, phone baru launch tapi dah keluar video ataupun lagi awal video tu daripada tarikh launch. Okay, macam ni lah korang kena faham. Aku dapat eksklusif akses untuk diorang bagi seminggu ataupun 2 minggu awal daripada tarikh pelancaran, ataupun paling awal mungkin sebulan daripada tarikh pelancaran di Malaysia. So memang aku boleh shout out to brand dekat Malaysia yang support Fast selama ni. Terima kasih, dan aku rasa benda ni penting untuk relationship antara aku dan juga brand. So, bila dapat akses awal ni, kadang-kadang ada terms and condition dan juga bahawa aku boleh publish certain date yang dipanggil sebagai embargo. So, embargo ni adalah tarikh yang ditetapkan oleh brand supaya kita follow, dan ialah dapat win-win lah kan. Aku dapat pinjam produk baru doang, eksklusif, dan diorang pun
dapat exposure daripada aku. So win-win, aku nak kena follow juga terms and condition. So that's why ada certain date yang okay, unboxing kena publish certain date, review certain date. That's why aku rasa pentingnya perkara ni untuk korang faham bahawa aku memang kalau unboxing tu aku akan buat dalam 2 hari ke 3 hari lepas aku dapat phone tu, sebab kadang banyak sangat benda yang aku nak test. And then untuk review pula, aku akan settlekan phone lain yang dah settle, and then baru aku bertukar kepada phone baru dan ambil masa sikit untuk nak transfer everything. Contohnya macam bank, benda yang paling susah sekali sebab sekarang ni TSC dah kena guna ATM. So memang agak ralat lah untuk aku nak bertukar daripada phone Android lain pada phone Android lain. So that's why untuk iPhone aku keep, memang itu je. Apa yang ada kat iPhone itu je, aku tak tukar-tukar. Unless kalau ada iPhone baru, yes, aku akan tukar pada iPhone baru juga untuk aku kongsikan everything new dengan iPhone baru. Untuk Android, every time Android baru, aku akan bertukar-tukar. Macam korang tahu bahawa Android banyak gila model dan juga setiap kali keluar, ada je segmen-segmen berbeza kan. So, nak test tu memang takes time. Persoalan seterusnya, semua phone tu beli ataupun brand yang bagi. So, masa awal dulu, Fast ni memang aku invest dan juga aku belilah semua phone yang aku nak untuk buat video. Tapi ada juga yang aku pinjam dekat kawan aku macam Pak Anhan Stack dan juga Izami Gadget yang pernah pinjamkan phone. Thanks untuk diorang. And then untuk phone Android sekarang ni kebanyakannya memang brand yang bagilah untuk aku dapat peluang nak buat video dan juga kongsikan info yang baru untuk korang semua. Manakala untuk iPhone pula memang aku beli daripada dulu sampailah sekarang ni. So aku memang cuba untuk dapatkan lebih awal daripada harga retail di Malaysia yang biasanya lambat seminggu ke 2 minggu macam tu kan. So aku akan beli dekat Singapura lah. Aku invest banyak juga untuk bayar lebih sikit dan beli antara yang terawal dekat Malaysia untuk kongsikan info yang terbaru dengan korang semua dan juga benda-benda penting yang korang semua perlu tahu sebelum korang dapatkan di pasaran Malaysia. Contohnya macam isu overheat hari tu kan yang aku kongsikan. Tapi sekarang ni update yang paling latest dah fix dah isu tu. Tapi kadang-kadang ada juga phone yang tak masuk Malaysia tapi aku rasa macam nak test phone tu, so aku akan belilah phone Android tu supaya aku dapat kongsikan dengan korang, juga aku dapat test sendiri kebolehan dan juga benda baru dekat phone Android tu. So kebanyakannya memang brand bagi untuk Android, tapi ada juga yang beli kadang-kadang. But untuk iPhone memang aku totally belilah, tak kisahlah MacBook ke iPhone ke Apple Watch dan sebagainya, aku memang beli sendiri. Persoalan seterusnya, kalau test gaming wajib main PUBG Mobile dengan Genshin Impact. So bagi aku simple lah sebab dua game ni memang popular kat Malaysia dan memang ramai akan main dua game ni, lagi untuk Genshin Impact yang biasanya orang akan test untuk grafik dia kan. So Genshin Impact antara game yang high grafik dan kita boleh test lah overheat pada smartphone tu macam mana dalam masa berapa lama, and then grafik dia boleh berapa setting paling maksimum. So penting untuk test benda ni. Kalau nak main game lain tu mungkin boleh juga tapi tak dapat seperti mana yang Genshin Impact ni bagi. Contohnya macam COD Mobile ataupun MLBB, antara game yang aku sendiri hardcore main. Aku dah naik Mythic Honor dah sekarang ni, aku boleh add lah. Untuk Fast sendiri memang dulu pernah buat tapi aku rasa bukan aku punya kepakaran, dan juga mungkin korang boleh tengok niche ni dekat Pak Anhan Stack ataupun Teku ataupun Izami Gadget dan sebagainya lah. Sebab it's not easy untuk buat test gaming pada smartphone actually, dan aku memang respect untuk korang semua yang buat test gaming sebab dia time consuming untuk nak main game tu dalam masa berjam-jam untuk kita nak test supaya kita dapat tahu dia punya overheat macam mana, berapa suhu dia, and then grafik macam mana, okay ke tak, smooth apa semua kan. So that's why aku respect lah siapa yang buat gaming test ni. Aku buat sendiri pun penat. Kita dah rasa bosan dengan game tu ataupun kita rasa macam tak ada masa nak main game, tapi kita nak kena buat juga sebab itu adalah kerja. So that's why aku main untuk for fun lah. Mungkin test pun aku akan gunakan game yang biasa aku main saja sebab dia bergantung pada pendapat aku, dan aku tak nak main game yang aku tak nak main. Aku nak main game yang aku main dan aku boleh kongsikan pendapat yang aku sendiri rasa. Persoalan terakhir adalah kenapa video terlalu general dan juga tidak sentuh bab technical. So untuk Fast sendiri aku cuba untuk balancekan antara technical dan juga general supaya lebih mudah untuk semua orang faham tentang apa yang aku cuba nak sampaikan. Sebab aku rasa skop untuk orang yang nak tengok pasal technical parts ataupun term ni dia kecil sikit untuk bahasa Melayu di Malaysia. Berbeza dengan English, skop untuk technical tu lebih besar sebab ramai yang faham bahasa English kan. So that's why aku rasa untuk bahasa Melayu ni aku cuba nak balancekan general dan aku cuba convert daripada terms technical kepada terms yang lebih general supaya semua orang boleh faham. Di ibarat macam ada benda baru ataupun teknologi yang diorang tak faham tapi korang cuba nak bagi diorang faham. So itu adalah perkara yang aku cuba nak sampaikan, dan juga matlamat aku sebenarnya adalah nak bagi manfaat untuk korang semua dan semua orang boleh faham. Tak kisahlah orang muda ke, orang yang umur pertengahan ataupun orang yang dah berumur ke, aku cuba nak grab all the ages supaya semua orang lebih faham, dan juga manfaat yang aku cuba nak sampaikan tu boleh diorang faham dengan cara yang lebih general instead of technical. Ada konten aku juga yang kadang technical sikit tapi aku tak terlalu technical sangat. Aku cuba nak balance dua-dua, iaitu general dan juga technical. So ya, itulah pendekatan yang Fast cuba suntik dalam setiap video yang aku buat, dan yang penting sekali adalah info yang korang semua dapat dan juga korang semua faham. Bukannya ayat-ayat yang bombastik ataupun term-term yang terlalu technical nampak macam kita bijak sangat tapi korang semua tak faham.
faham. So pentingnya untuk aku faham, korang pun faham. So that's why kalau ada benda-benda yang korang rasa macam tak faham, korang just boleh komen dekat yang bawah saja. Satu lagi persoalan terakhir yang ditanya oleh videographer aku, baru dia tanya tadi, kenapa ramai yang suka sebut term mantap, padu, apa lagi, guys, power, premium, solid, handsome, banyak lagi lah term-term yang biasanya digunakan oleh reviewer, tak kisahlah review makanan ke, kereta ke, gadget dan yang lain-lain semualah. Bagi aku, benda ni adalah term yang memang kita dah normalize untuk kita nak bagi expression ataupun impression terhadap sesuatu produk ataupun benda yang kita nampak depan mata. Dia mungkin ada certain content creator yang dah overuse benda ni, term ni, tapi sebenarnya dia adalah term yang biasa dan ada juga term yang biasanya digunakan oleh tech YouTuber di luar juga untuk nak bagi impression terhadap produk yang diorang nampak depan mata. Cuma mungkin diorang kurang overuse dan juga mungkin diorang dah scripted benda tu supaya tak overuse apa yang sepatutnya. So kadang-kadang untuk content creator ni diorang tak ada script tau. So diorang memang spontan. So bila dah spontan, kadang-kadang ada juga term yang terlebih keluar. So macam mantap, padu semua. Tapi bagi aku benda ni bukannya isu sebab dia adalah trademark untuk seseorang tu. Dan untuk aku sendiri, aku ambil pendekatan bahawa ada term yang aku boleh gunakan dan juga ada term yang aku cuba ubah bunyi dia, tapi dalam masa yang sama ada term juga yang aku rasa tak patut untuk aku gunakan. So, ya, dia bergantung pada content creator tu sendiri dan juga keunikan, kelainan dan trademark untuk content creator tu sendiri. Macam contoh, content creator yang aku kenal, Izwan, dia suka gunakan full lemak dan itu adalah trademark dia dan it's good untuk dia, branding dia. Macam content creator lain pun ada dia punya trademark sendiri. So itu hanyalah pendapat aku sajalah. So pendapat korang semua macam mana pula? Aku rasa term ni sesuai lah untuk kita buat dalam video yang melibatkan unboxing ataupun first impression. Untuk review mungkin ada term-term yang lebih sesuai untuk digunakan dengan lebih sedap bunyi dia lah. So depends pada content creator tu sendiri. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku tentang persoalan yang mungkin korang tertanya selama ni, macam ni betul ke macam tu, yang mungkin korang sendiri tak faham. Dan terima kasih juga untuk korang semua yang selama ni support Fast Channel daripada awal dulu sampai sekarang ni. Aku rasa dah masuk tahun ke-5 kot, 2019, 20, 1, 2, 3. Setahun ke-5 dah babe. So dah 5 tahun dah aku buat benda ni. Dan aku banyak lagi benda nak improve actually dekat Fast dan aku harap korang enjoy dengan semua video aku lakukan dan aku harap semua video aku buat pun bermanfaat dan mungkin aku akan lebih juga tips, aku akan lebihkan lagi review, aku akan improve lagi quality, improve lagi script writing aku dan juga improve banyak benda lagi untuk manfaat korang semua. Tonton video dekat Fast Channel, okay? Itu saja video kali ni. Terima kasih kerana nonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.